بكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, Alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bagi menunaikan salat fardu maghrib berjemaah. Dan mudah-mudahan yang kita minta dengan Allah Ta'ala, salat kita, zikir kita dan doa kita, ianya akan diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sambung lagi pembacaan kitab Mafhum At-Tasawuf pada ibarat yang berikutnya. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kemudian dia kata syarat orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, yang berikutnya adalah al-iqla'u 'anil ma'siyati fil hali. Dan yang ni adalah syarat yang berikutnya. Hendaklah dia membuang segala maksiat fil hali dengan segera. Tuan-tuan, yang mana sebelum ni kita dah terang
bahawa orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia kena menyesal mula-mula sekali. Dia kena menyesal. Maknanya dia menyesali apa-apa yang dia lakukan daripada dosa-dosa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berpindah kepada rukun yang berikutnya. Dia berazam yang mana dia tidak akan lagi kembali melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan dia azam sungguh-sungguh. Dia tak mau lagi dah balik kepada maksiat dia. Malah dia membenci akan maksiat tersebut. Dan dalam keazaman ni disebutkan oleh ulama, ni yang kita baca pada minggu sudah. Kalaulah dia ada niat untuk kembali kepada maksiat dia, maka dia belum dikira sebagai orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan dia belum lagi. Pasal apa? Kerana dia ada lagi niat untuk balik semula kepada maksiat yang pernah dia lakukan. Kemudian apabila dia teringat kepada maksiat, dan dia tak buat balik. Tetapi bila dia teringat kepada maksiat dia, dia berasa lazat. Dia berasa seronok kalaulah dia boleh balik semula kepada maksiat dia. Tuan-tuan, maka itu pun belum lagi mencapai piawaian sebagai orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia tak ada niat nak balik kepada maksiat dia. Kemudian kalaulah dia teringat, maka dia berasa jijik dan berasa benci untuk balik semula kepada maksiat tersebut. Tuan-tuan, tapi kalau masih lagi ada niat, kemudian ada lagi berasa, kalaulah boleh buat lagi macam dulu ni, tuan-tuan berasa lazat dengan maksiat tu bila diingat balik semula. Tuan-tuan, maka belum lagi sampai kepada kedudukan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka pada hari ini dia kata lagi, al-iqla'u 'anil ma'siyati fil hali. Hendaklah dia membuang segala maksiat dia fil hal, dengan seberapa segera. Tuan-tuan, jangan kita tangguh-tangguh lagi dah untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa kita jangan tangguh? Kerana kita tak tahu apa yang akan berlaku ke depan ni. Tuan-tuan, pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap dosa yang dilakukan oleh seseorang ianya berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu ulama bincang berkenaan dengan tingkatan-tingkatan nafsu manusia. Tuan-tuan, bila mana dia nafsu dia berada pada tingkatan ammarah, tuan-tuan, ni adalah tingkatan nafsu yang paling bawah. Tuan-tuan, al-ammarah ni dia selalu mengajak manusia melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila mana dia buat dosa, maka dengan dosa tu berhak untuk dia diazab oleh Allah Ta'ala. Kemudian apabila nafsunya itu naik kepada tingkatan yang berikutnya, nama nafsu itu adalah nafsu lawamah. Tuan-tuan, nafsu lawamah ni adalah nafsu kebanyakan daripada kita, manusia awam ni. Tuan-tuan, macam mana nafsu lawamah ni? 50 kepada kebaikan, 50 lagi adalah pada kejahatan. Tuan-tuan, saat-saat nanti dia nak buat kebaikan, saat-saat nanti dia nak buat perkara yang tidak elok, tuan-tuan, dia 50 ni nafsu lawamah. Tuan-tuan, ulama kata siapa-siapa yang bernafsu dengan nafsu lawamah, dia masih lagi belum selamat
dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal apa dia belum selamat lagi daripada azab ni? Kerana esok bila dia mati, dia membawa dosa. Tuan-tuan, dosa ni kalaulah seandainya tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu Allah Taala sebut, manusia dia diazab oleh Allah Taala bukan kerana body dia, bukan. Tuan-tuan, bukan kerana dia ni rupa dia buruk ke, bukan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala azab dia bukan kerana dia ni kedudukan rendah, bukan dia. Tuan-tuan, dia diazab oleh Allah Ta'ala kerana dia ni adalah seorang yang kaya, bukan dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut manusia diazab oleh Allah Ta'ala bizunubihim, ianya adalah kerana dosa yang dilakukan oleh mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi bila kata dosa-dosa ni, maksiat-maksiat ni, dia berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, fa kullu man arada taubah wa kana mutalabbisan bil ma'siyati, maka bagi sesiapa yang nak bertaubat kepada Allah Ta'ala dan adalah baginya itu dia diselubungi dengan maksiat kepada Allah Ta'ala, fa'alaihi an yatrakal ma'siyah fil hali fauran. Dan maka hendaklah dia meninggalkan maksiat itu dengan seberapa segera, kata ulama. Tuan-tuan, maknanya cepat-cepat dia kena tinggalkan maksiat tersebut. Tuan-tuan, orang yang melakukan maksiat ni, dia berada di atas jurang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut, tuan-tuan, Allah Taala sebut orang yang buat dosa kepada dia ni, Allah Taala kata fama asbarahum 'alan nar, betapa manusia itu dia sangat bersabar di atas api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni benda-benda yang orang tak boleh rasa benda ni. Tuan-tuan, orang seronok dalam mengalai, orang seronok dalam melakukan dosa kepada Allah Taala. Tuan-tuan, dalam keadaan dia seronok melakukan dosa kepada Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala sebut fama asbarahum 'alan nar, betapa mereka itu dia bersabar di atas api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia duduk dekat atas neraka dah. Tuan-tuan, sebab itu benda ni kita kena jaga. Maksiat kena tinggal seberapa segera yang boleh. Kerana tu kata Nabi SAW, kata Nabi, al-mar'u man mata alaih, al-mar'u ma mata alaih, seseorang itu dia mati sebagaimana dia hidup, kata Nabi. Tuan-tuan, wal'iyazubillah, pada waktu kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu tu kalaulah kita sedang dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, agak-agak dekat mana tempat kita kalau berdasarkan kepada hadis ini? Tuan-tuan, Nabi sebut al-mar'u ma mata alaih, seseorang itu dia akan mati sebagaimana cara dia hidup, kata Nabi. Tuan-tuan, kalau dia hidup dalam keadaan maksiat, maka dia mati juga dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kehidupan dia taat dengan Allah Taala, tuan-tuan, insya-Allah dia juga akan mati dalam keadaan taat kepada Allah Taala. Maka dia kata lagi, fa mathalan idza kana yashrabu fil khamri fa innahu yujifal ina'i an fihi. Contoh dia kata, ada pengarang kitab ni dia bagi contoh.
Apabila seseorang itu dia minum khamar, dia minum arak misalnya. Tuan-tuan, arak ni dia minuman yang memabukkan. Nah, tuan-tuan, tapi dia disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata, al-khamru ummul khaba'ith. Sesungguhnya minuman keras itu adalah ibu bagi segala keburukan, kata Nabi. Tuan-tuan, pasal apa Nabi sebut khamar ni? Dia adalah ibu bagi segala keburukan. Tuan-tuan, bila orang kena khamar ni, bila orang duk minum khamar ni, dia bukan hanya setakat minum. Tuan-tuan, sebab itu menjadi haram khamar ni. Pasal apa? Bila minum maka hilang dia punya akal dia. Tuan-tuan, dia dah tak ada pertimbangan lagi dah. Dia tengok apa ni orang nampak macam netang. Tuan-tuan, dia tengok isteri dia macam musuh dia. Tuan-tuan, dia sakar. Dia berada dalam keadaan mabuk. Tuan-tuan, sakar ni apa dia? Ditarik dia punya akal dia. Tuan-tuan, maknanya orang yang mabuk dia sedang dalam keadaan tak ada akal pada masa tu. Kerana itu khamar, dia merupakan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata, famasalan, sebagai contoh dia kata, idza kana yashrabu fil khamri, bila mana seseorang dia minum khamar, fa innahu yujifal ina'i anfi, maka hendaklah dia membuang arak yang ada di dalam bejana dia, di dalam bekah dia. Anfi, dia kena tuang habis semua sekali, dia kena buang semua sekali. Tuan-tuan, kalau dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau tak maka dia tak jadi taubat dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu bagi orang yang pergi ke Mekah untuk menunaikan haji dan juga umrah. Kan di sana kan kita banyak minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nak kena ingat balik dosa-dosa yang pernah kita buat ni dan tanam azam di sana. Tuan-tuan, dalam ibadat ni dia kena tanam azam untuk mendekatkan diri pada Allah dan menjauhkan diri dia daripada segala maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi kalau pergi sana setakat nak lepas rindu. Tuan-tuan, tapi kalau kita pergi sana setakat nak pergi jalan-jalan. Tuan-tuan, itu yang banyak berlaku. Bila dia balik daripada dua tanah suci, tak ada perubahan pada diri dia. Tuan-tuan, sepatutnya semakin berubah diri. Tuan-tuan, tanda amal seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana amal yang dia lakukan membersihkan jiwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, makin dia beramal, makin dia jadi orang saleh, makin dia jadi baik. Tuan-tuan, makin dia beramal, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu sahabat dia pernah tanya dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, apa dia tanda-tanda bahawa amal seseorang itu diterima oleh Allah Ta'ala? Tuan-tuan, apa dia punya tanda dia? Amal itu diterima oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ni kena jadi muhasabah kepada kita semua. Kita semayang dah berapa lama dah? Kita baca Quran dah berapa banyak dah? Tuan-tuan, kita puasa ni tak lama lagi nak puasa pula ni. Tuan-tuan, maka Nabi SAW sebut, tanda amal seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana dia beramal, semakin baik keadaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, makin dia beramal, makin bersih hati dia. Tuan-tuan, makin dia beramal, semakin taat
kepada Allah Ta'ala. Semakin dia beramal, semakin dia menjauhkan diri daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang ini tanda bahawa amal dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan, baik kita pergi kepada rukun yang berikutnya. Jadi kita kena buang secepat yang mungkin maksiat ini. Kerana maksiat dia mengotorkan jiwa. Dan tuan, orang yang bergelumang dengan dosa ni dia tidak dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tu Al-Imam Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala dia sebut Allah Ta'ala lebih suka dan lebih menyayangi orang-orang yang berlawan dengan hawa nafsu dia. Dan ni orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana dia boleh bangkang hawa nafsu dia, bila mana dia boleh menundukkan hawa nafsu dia. Dan tuan, ni amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Dan tuan, sebab itu kalau kita tengok kan, kita buat semayang pasal apa? Dan tuan, kita buat semayang ni kerana kita nak jauh kan daripada dosa dengan dia. Dan tuan, pasal apa yang kita baca Al-Quran ni? Kerana kita nak taat pada dia dan kita tak mau melakukan maksiat pada dia. Dan tuan, pasal apa yang kita zikir kepada Allah Ta'ala? Kerana nak menguatkan kedudukan kita untuk taat pada Allah. Dan kita boleh jadikan itu senjata untuk jauhkan diri daripada bermaksiat kepada dia. Dan tuan, sebab itu kata Imam Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala, tak ada lagi dah amalan yang paling disukai oleh Allah daripada melawan hawa nafsu, kata Imam Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, jadi tinggalkan maksiat dengan segera. Ni syarat orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang berikutnya dia kata, raddul mazalima ila ahliha. Hendaklah dia mengembalikan segala yang dia ambil secara zalim kepada ahlinya. Dan tuan, yang ni yang kita kata payah ni. Mengembalikan hak orang yang pernah kita ambil, kita balikkan semula kepada Tuhan. Dan ni syarat orang nak taubat dengan Allah Ta'ala. Dan tuan, kita tengok lagu mana kita nak buat ni. Dia kata wa hadzal ruknu yata'allaqu fima idza kanatil ma'siyatu bainal insan wa ghairihi minal bashar. Dia kata, dan dia kata apa? Ini adalah rukun. Dia kata memulangkan hak orang ni. Yang ni adalah rukun yang berkaitan, maksiat yang berkaitan dengan insan dan dengan mana-mana orang yang lain. Dan sebab itu pernah kita sebut sebelum ni, dosa ni kalau kita buat dia ada dua. Yang pertama, dosa kita dengan Allah Ta'ala. Dan tuan, yang ni akan selesai dengan cara lagu mana? Bertaubat kepada Allah. Kemudian berazam tidak akan balik kepada Allah Ta'ala. Dan taubat dia diterima tak? InsyaAllah taubat dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala janji, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia ghafur, dia itu maha pengampun, lagi mengasihani kepada hamba-hamba dia. Dan yang ni mudah. Kita tunaikan hak Allah Ta'ala, kemudian kita minta ampun daripada dia. Dan tuan, selesai dosa kita dengan Allah Ta'ala. Tapi dia ada satu lagi. Orang yang nak taubat dengan Allah Ta'ala, iaitulah dengan insan, dengan sesama manusia. Dan tuan, yang ni kita kena balikkan semula. Kalau kita ada terambil akan hak dia. Tengok dia kata apa? Fa innahu hina yatubu yajibu alaihi an yarida
jami'al huquqi ila ahliha wa ashabiha in kanat amwalan. Dia kata, maka ingatlah, dia kata, ketika mana seseorang yang nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, wajib ke atasnya memulangkan semua hak-hak orang kepada tuannya. In kanat amwalan, sekiranya dia ambil itu adalah harta benda orang. Tuan-tuan, dia kena pulangkan balik semula. Pasal apa? Yang tu adalah hak kepunyaan orang lain. Tuan-tuan, hak kepunyaan orang lain ni lebih baik kita jangan ambil lah. Tuan-tuan, satu masa esok, benda yang kita ambil hak yang orang punya ni, ianya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, orang yang kita ambil hak dia akan minta kepada kita pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada barang ataupun hak-hak yang berkenaan dengan diri seseorang. Dan orang ni akan dakwa kita esok ni, di akhirat esok, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata kena pulangkan. Kalau seandainya itu melibatkan kepada apa? Harta benda, dia kata. Kemudian dia kata, wa amma in kanat aqwalan, dan kalaulah seandainya yang dia ambil itu apa dah, seandainya dosa itu berkait dengan aqwalan, dengan perkataan dia. Dan tadi dia pergi ambil barang orang, kalau ada lagi dan juga tuan tu ada lagi, alhamdulillah. Tuan-tuan, kita boleh pulangkan balik semula. Tuan-tuan, nak taubat diterima oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan, maka kita boleh pulangkan balik. Maka dia kata, wa amma in kanat aqwalan, dan kalaulah dosa itu melibatkan kepada perkataan kita, kal ghibati, seumpama dia pernah mengumpat kepada orang, dia pernah kata kepada orang, dia pernah hina kepada orang. Ghibah, dan tuan, ghibah adalah perkataan yang tak elok kita lontarkan kepada orang. Dan tapi yang ni kita nak buat macam mana? Cerita tentang orang ni syok, dia seronok. Kita nak buat macam mana ni? Tuan-tuan, ni penyelesaian yang perlu kita cari ni. Cari dalam kita beramal, macam mana aku boleh menyucikan diri pada Allah Ta'ala sampai kepada peringkat aku tak suka melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kalau dia buat pun, maka dia akan segera melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ribah, dia ngumpat orang, dia menceritakan berkenaan dengan keburukan orang lain. Tuan-tuan, kemudian dia hina kepada orang lain. Tuan-tuan, lagu mana kita nak buat ni? Maka kata pengarang, falyatahallal min sahibiha, maka hendaklah dia selesaikan dengan tuannya. Tuan-tuan, dia kena pergi selesai dengan tuan dia. Tuan-tuan, dia kena minta maaf daripada tuan dia. Tuan-tuan, dia kena sebut kepada tuan dia. Ni apa ni, minta maaf lah tu. Dulu ni ada ngumpat dekat hang sikit ni. Dulu ni ada kata-kata benda yang tak elok kepada hang ni. Tuan-tuan, kena minta maaf kepada dia. Tuan-tuan, bila mana orang tu dia tak mau maafkan kita, pada waktu tu serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa? Kerana kita telah menjalankan tanggungjawab kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terserah, kita dah minta maaf, aku tak nak maafkan. Sampai hari kiamat esok pun aku akan tuntut nanti. Tuan-tuan, kena ingat, orang ni dia dah minta maaf.
Tentu kena ingat dia dah jalankan tanggungjawab sebagaimana yang disuruh oleh Allah Ta'ala, yang diajak oleh Nabi SAW. Dan serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita dah jalankan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka dia kata, "Falyatahallal min sahibiha." Maka hendaklah dia minta selesai daripada tuannya. Ayatluba minhu al-afwu was-samah. Hendaklah dia minta maaf dan juga samah. Mintalah dia itu bertolak ansur untuk dia memaafkan kita. Ada kena pergi jumpa dengan dia, minta maaf dengan dia. In amkana dzalika, seberapa yang boleh. Tuan-tuan, sebab itu jaga mulut kita. Tuan-tuan, payah. Bila melibatkan orang ni dia jadi susah lah sikit. Tuan-tuan, kita nak pergi jumpa dengan dia, tambah dengan malu apa semua sekali ni. Tuan-tuan, maka kita nak balik kepada Allah Ta'ala dalam keadaan clear, dalam keadaan bersih kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita selalu baca ayat kan, Allah Ta'ala dia nak terima orang yang lagu mana? Iaitulah orang-orang yang bersih. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kamu akan sampai, Allah Ta'ala kata, pada hari yang mana harta dan anak-anak tidak memberikan manfaat, melainkan bila mana kamu datang kepada Allah Ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Masya Allah. Sebab itu kalau kita tengok ulama terdahulu kan, saya teringat kisah Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, dalam sejarah umat Islam, terutamanya sejarah para alim ulama, tuan-tuan, ada tak mereka ni bertelagah dengan orang? Tuan-tuan, ada mereka ni bertelagah dengan orang? Nah, kalau kita baca apa ni dalam kitab-kitab berkenaan dengan siar, berkenaan dengan perjalanan para alim ulama ni, tuan-tuan, kalau kita tengok ada macam-macam ragam ulama. Ada sebagai contoh, ada satu orang ulama hadis, kerana dengan ketegasan dia dalam mengajar, sehingga kan anak murid ni berasa macam tak tahan nak belajar dengan ulama ni. Pasal apa? Sikit-sikit dia marah. Nanti sikit-sikit, nanti kalau tak ngapai dia marah. Masya Allah kan, ni perangai masing-masing. Dan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala, salah seorang daripada ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Dan dia pernah bertelagah dengan satu orang. Dan nama orang ni adalah Bintun Al-Az, nama dia. Dan dia bertelagah. Bintun Al-Az ada tak puas hati dengan Imam Ibnu Daqiq. Kemudian Imam Ibnu Daqiq, dia pun ada benda yang dia tak puas hati dengan Bintun Al-Az. Jadi menyebabkan apa? Kedua-dua orang ni dingin. Tuan-tuan, tapi tengok, ni kata ulama, bila dia marah itu kerana Allah Ta'ala. Bila mana dia kasih itu kerana Allah Ta'ala. Siapa? Tuan-tuan, kerana tak mau esok di akhirat dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ni satu hari dia kuranglah mesra dengan Bintun Al-Az. Tuan-tuan, satu hari istana memutuskan Bintun Al-Az ini dia akan dipancung kepala dia. Tuan-tuan, jadi kata khalifah, aku hantar satu borang, kamu pi minta tanda tangan setiap daripada ulama dalam negeri ni. Ketika mana semua ulama telah tanda tangan, maka aku akan jatuhkan hukuman
kepada bintun Al-Az. Tuan-tuan, jadi pegawai ni pun bawa borang tu. Seorang-seorang tanda tangan sampai kepada Imam Ibn Daqiq Al-Eid. Tuan-tuan, pegawai istana ni kata, tuan-tuan, kita ni kalau ada dua orang yang bertelagah, jangan kita jadi minyaknya. Kita jangan jadi minyak petrol. Orang ni berkelahi dengan orang yang satu lagi, dia jadi minyak petrol. Dia makin boboh minyak petrol lagi. Dan tuan habis terbakar dua-dua ni, yang mengakibatkan mudarat yang lebih besar lagi. Dan tuan, pegawai istana ni dia jadi minyak petrol lah. Kan? Dia pergi dekat Imam Ibn Daqiq Al-Eid. Dia kata apa? Dia kata, wahai Imam, dia kata, hari ni hati kamu akan lega. Hari ni hati kamu akan puas pada hari ni. Dan tuan, Imam Ibn Daqiq tanya, pasal apa? Kerana orang yang kamu tak senang dengan dia, Bintun Al-Az, dia akan dipancung kepalanya oleh khalifah. Dan semua ulama telah pun menurunkan tanda tangannya kecuali kamu. Bila kamu tanda tangan, hukuman akan dijalankan. Tuan-tuan, padahal ni orang ni, Imam Ibn Daqiq Al-Eid, dia tak puas hati dengan Bintun Al-Az. Tuan-tuan, maka Imam Ibn Daqiq Al-Eid dia baca dulu. Dia tak macam kita kan. Bila nak masuk istro, minta maaf lah orang istro. Bila nak masuk istro, nak masuk internet dekat rumah, dia suruh borang kan. Borang pula dalam bahasa Inggeris, bahasa English. Kita tak boleh nak baca. Lepas tu 2-3 keping tulisan halu-halu kan. Jangan kata term, jangan kata syarat tu, kita memang tak baca kan. Kitab Jawi lama yang payah tu kita tak baca kan. Ni kan pula nak baca benda yang kita tak faham. Dan kita pun ambil pen, tenyih macam tu kan. Tiba-tiba satu hari esok kena penalti, kena apa ni, hang dah tanda tangan tak. Siapa suruh tak baca? Dan masya-Allah, tabarakallah, Imam Ibn Daqiq Al-Eid baca memorandum itu daripada atas sampai ke bawah. Maka kata Imam Ibn Daqiq Al-Eid, aku tak akan turunkan tanda tangan dekat sini. Aku tak akan turunkan tanda tangan. Maka orang tanya, pasal apa kamu tak mau turunkan tanda tangan? Maka kata Imam Ibn Daqiq Al-Eid, haram hukumnya kita menumpahkan darah sesama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tengok bagaimana profesionalnya ulama ketika mana mereka berkelahi dengan orang, ketika mana mereka tak puas hati dengan orang. Walaupun dalam keadaan tak puas hati, mereka masih lagi menjaga adab-adab Islam dan mereka masih lagi menjaga adab-adab kepada saudara mereka. Dan pasal apa? Bila melibatkan kepada hak orang, ingat, bila hak itu tidak adil kita mengambilnya, kita akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, jadi dia kata kena minta maaf dan juga mintalah dia apa dia? Dia mengampunkan segala kesalahan-kesalahan kita. Maka dia kata, wa in ta'adzara, dan kalaulah pada waktu itu kamu berkeuzuran, kamu sukar nak minta maaf daripada dia. Dan seperti apa? Kamauti syakhsi alladhi aghtabahu, seperti matinya orang yang telah pun dia kata. Nak buat macam mana? Dan nak buat macam mana ni? Bila mana orang yang kita kata, orang yang kita umpat dulu ni mati dah. Nak buat lagu mana ni? Dan maka disebutkan oleh ulama, falyastaghfir lahu, hendaklah kamu senantiasa memohonkan keampunan Allah lahu, bagi dia. Tentang kena doa dengan Allah Ta'ala agar segala dosa-dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuan-tuan, ni kalaulah orang yang kita berdosa dengan dia dah mati dah. Dan dia pun kata, oh kalau macam tu dia kata, no, aku nak jumpa, aku malu. Kalau macam tu tunggu dia mati lah. Nanti aku doa dengan untuk dia. Tuan-tuan, yang ni adalah orang yang tidak ikhlas. Nak minta apa dia? Kemaafan daripada seseorang. Paling kurang pun, kalau dia tak mau minta maaf daripada orang yang dia kata, maka ulama sebut, tuan-tuan, hendaklah dia memperbanyakkan sebutan kebaikan kepada orang itu. Tanda sebut kebaikan dia. Sebut banyak-banyak dia punya kebaikan dia. Maknanya apa? Cuci balik daripada apa yang pernah kita kata buruk kepada orang tersebut. Tanda tu paling kurang. Jadi dia kata, kamauti syakhsil ladhi, seperti orang itu dah mati dah, orang yang kita kata tu mati dah. Falyastaghfir lahu, maka hendaklah dia mohon keampunan bagi orang tersebut. Waliyatasaddaq anhu, dan hendaklah dia bersedekah untuk orang tersebut. Dan tuan, maknanya apa? Dia bersedekah, dia niatkan agar pahalanya dihadiahkan oleh Allah Ta'ala kepada orang itu. Minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, ni aku buat kenduri, yang ni aku buat majlis ni atas nama Fulan bin Fulan. Dulu ni dia, aku berdosa dengan dia, yang ni aku buat, moga-moga engkau terima ya Allah. Tuan-tuan, bersedekah untuk dia. Pasal apa? Tengok, tuan-tuan, wa innallaha qadirun, sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang qadir, dialah yang berkuasa, ala irda'il khasma, dialah yang berkuasa memberikan kepuasan kepada siapa? Al-khasma, kepada orang-orang. Khasma ni kita nak terjemah lagu mana? Irda'ul khasma ni maknanya memberikan puas hati kepada orang. Dan maknanya apa? Kita nak terjemah dekat sini. Allah yang berkuasa untuk apa? Irda'il khasma. Orang yang dah mati tu, disampaikan pahala kepada dia. Dan mudah-mudahan orang yang mati tu tadi, dia jadi lagu mana? Aman dan juga tenang dia di sana. Dengan mudah-mudahan dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kalau melibatkan kepada siapa ni? Orang hak yang dah mati dah. Payah. Jadi dosa dengan manusia ni kena hati-hatilah. Jangan kita, kalau boleh fikir 2-3 kali bila mana kita nak buat kepada orang lain. Pasal apa? Kerana dia akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang ni kita baca sahaja. Wa yanbaghi lil muslim, dan hendaklah bagi seseorang muslim itu, ay yujaddida taubatu minadh dhanbi, hendaklah dia senantiasa memperbaharui taubatnya daripada segala dosa. Kullama waqa'a fi, setiap kali dia melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, perbaharui dosa, perbaharui taubat. Dan juga ketika mana buat dosa, segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Wala yai'asa, dan janganlah dia berputus asa min rahmatillah, daripada rahmat Allah, wa afwihi, dan juga daripada kemaafan Allah Ta'ala. Fa inna babat taubati, sesungguhnya pintu taubat itu maftuh, dia senantiasa dibuka oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, pintu taubat selalu dibuka oleh Allah Ta'ala. Tapi kena ingat tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut di dalam surah An-Nisa berkenaan dengan taubat. Walaupun pintu taubat dibuka oleh Allah Ta'ala, tapi kena ingat, taubat bukan untuk orang yang terdesak untuk taubat kepada Allah Ta'ala. Taubat bukannya untuk dipermain-mainkan. Tuan-tuan, ni yang disebut di dalam surah An-Nisa.
Taubat dia bukan untuk orang yang bermain-main dengan taubat itu. Contoh, ni perkataan atau mempermain-mainkan taubat. Tak apa, lah ni pun sihat lagi. Nanti aku taubat, dah tua esok aku taubat Tuan-tuan, taubat bukan untuk orang-orang yang macam ni. Taubat dia adalah untuk orang yang benar dan ikhlas untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, malam tatla' asy-syamsi min maghribiha, selagi mana matahari itu daripada barat, selagi mana tidak terbit matahari daripada arah barat, selagi itulah pintu taubat dibuka oleh Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunub jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Tuan-tuan, ayat ni memberikan harapan kepada setiap orang yang nak balik pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, Qul, katakanlah hai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hamba aku yang dah telajak, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ulama tafsir kata, bila Allah Ta'ala menyandarkan kita dengan zat dia, ya ibadi, wahai hamba-hamba aku, Allah sandarkan hamba yang berdosa ni kepada diri dia. Tuan-tuan, ulama tafsir kata, yang ni tasyrif, takrim, yang ni adalah kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, orang-orang yang nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Walaupun dia banyak melakukan dosa pada Allah Ta'ala, bila dia nak balik kepada Allah, ya ibadi, wahai hamba-hamba aku yang dah telajak dah, Allah Ta'ala kata, la taqnatu min rahmatillah, kamu jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Tuan-tuan, pasal apa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, kerana Allah Ta'ala dia mengampunkan dosa semua orang. Tuan-tuan, siapa pun juga yang minta ampun dengan dia, dengan syarat-syarat tadi, tuan-tuan, maka dia diampunkan oleh Allah Ta'ala. Innahu, bahawasanya dia, Allah Ta'ala itu, huwal ghafurur rahim, dialah yang maha pengampun lagi maha mengasihani, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi mudah-mudahan bila kita menyempurnakan rukun-rukun yang telah kita sebutkan tadi, mudah-mudahan taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, power of taubat. Taubat ni power. Power sebab apa? Kerana dia membersihkan diri kita pada Allah Ta'ala. Bila bersih diri ni, tuan-tuan, mudahlah dia melakukan taat pada Allah Ta'ala. Bila dia bersih, dia dikasihi oleh Allah Ta'ala. Bila dia bersih, tuan-tuan, dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah kalau kita pergi kepada kehidupan dunia, orang yang bersih ni, inilah orang yang senantiasa diberikan kebaikan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu penting untuk kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup dulu setakat tu. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada ibarat yang berikutnya. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam.